Aku nak balik kampung dah 3-4 tahun tapi tak boleh balik. So sabar. Mulut tak cakap benda-benda yang maki hamun, mulut tak cakap jenis makanan seperti cincau, mulut tak cakap benda-benda yang mencarut pada semua pihak. Dengan cara ini Allah menaikkan martabat kita. Pendakwah tanah air yang cakna dengan keadaan semasa, Yu Azman atau lebih dikenali sebagai Cik Man, meluahkan keluh hatinya mengenai keadaan Malaysia. Terkesan dengan peristiwa pahit yang melanda, Cik Man berkata dia sedang belajar untuk menjaga mulut dan tangan ketika menaik bagi mengelakkan apa-apa yang tak diingini berlaku. Rakyat Malaysia sedang bad mood, kita faham, okey, dari semua peringkat. Dan rakyat Malaysia sekarang ni sedang, dan kalau kita tengok pun tulisan-tulisan di media sosial mungkin agak menakutkan dengan tulisan-tulisan yang kasar dan seumpamanya. Kita memahami situasi yang sedang berlaku. Aku sendiri pun tak balik kampung. Ya, aku ada seorang ayah yang dah tua, umur dekat 100 dan uzur, terbaring, dan mungkin bila-bila masa pun kadang-kadang terlintas bila-bila masa ayah aku boleh mati. Cuma kalau Cik Man sendiri aku sendiri nak meroyan, tak boleh balik kampung, aku tak dapat raya 2 tahun, aku tak raya dengan keadaan ayah aku dekat umur 100, dan aku mencarut, katakanlah aku mencarut, Cik Man mencarut dekat media sosial, katakanlah aku maki hamun pihak-pihak yang tertentu. Korang rasa benda ni boleh selesai masalah ke tidak? Adakah korang rasa boleh selesai masalah? Tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Walaupun aku puas hati, aku sebagai public figure, aku nak mencarut dengan pihak tertentu, aku nak maki hamun, aku nak buat video, aku nak buat provokasi, kenapa tak boleh balik kampung? Adakah masalah boleh selesai? Tak boleh selesai. Tapi ada satu akan bertambah. Dosa aku tambah. Dosa aku bertambah. Jadi adik-adik semua netizen yang sedang mendengar Cik Man punya perkongsian ini, kalau kita rasa kita ambil pendekatan mencarut, maki hamun, kita akan rasa menang. Tapi yang menang itu setan dalam diri. Yang menang itu nafsu dalam diri. Tapi dari segi moral kita tak menang. Bahkan kita akan dapat dosa. Ada komen dekat IG Cik Man. Komen tu berbunyi begini. Kenapa tak bagi tahu awal ada PKP? Kan senang, tak payah beli daging. Sekarang ni dah beli daging, baru umum PKP. Okey, sekarang ni Cik Man nak kongsi dari sudut pandang agama. Kenapa lepas PKP, kenapa lepas dia beli daging baru umum PKP? Apa yang Allah nak bawa dekat situ? Sebab kalau dia sempat tak beli daging baru umum PKP, tak ada nilai ujian dekat situ. Memang ujian itu kita akan rasa sakit. Makna dah beli daging baru umum PKP, so akan terasa ujian. Ya Allah, aku dah beli daging. Tapi kalau belum beli daging, maknanya PKP umum dulu, kemudian baru standby, so tak ada nilai susah. Bila tak ada nilai susah, tak ada nilai ujian. Bila tak ada nilai ujian, maknanya tak ada martabat kita naik. Sebab Allah nak bagi kita ujian, Allah nak bagi kita rasa sakit, kita rasa derita, kita rasa rindu. Ya Allah, aku rasa nak maki tapi tak jadi maki. Aku nak balik kampung dah 3-4 tahun tapi tak boleh balik. So sabar. Mulut tak cakap benda-benda yang maki hamun, mulut tak cakap jenis makanan seperti cincau, mulut tak cakap benda-benda yang mencarut pada semua pihak. Dengan cara ini Allah menaikkan martabat kita. Kalau aku rasa aku nak maki hamun pihak tertentu kerana aku tak dapat balik kampung, aku fikirkan ada orang lain yang lebih dahsyat, nasibnya dah lebih malang, lebih derita. Mak bapak dia tak sakit terbaring, ada yang tak sempat tengok mak bapak mati. Kalau aku rasa aku fikir pasal bapa aku seorang saja yang sakit, aku akan pentingkan diri sendiri. Jadi lebih baik aku diam. Dan Allah akan menaikkan martabat ketika kita diam. Sebab tu Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, maka better dia diam. Tuan-tuan sekalian, apakah nilai ujian sekiranya kita maki hamun? Di manakah keberkesanan Allah bagi ujian? Allah memang nak bagi kita ujian sebab Allah nak tengok kita sabar, supaya dengan sabar dan menahan mulut serta jari menaik itu, Allah naikkan martabat. Itu tujuan Allah. Itu tujuan Allah. So bersabar. Kadang-kadang ada yang kata, "Cik Man, aku tak boleh bersabar." Kau kena ingat ayat Tuhan, motivasi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kau tak percaya dengan sebarang sidang akbar, kalau kau tak percaya dengan sebarang komen-komen daripada pihak berkuasa, tolong percaya dengan Al-Quran. Itu sahaja. Tolong percaya dengan hadis Nabi. Quran sentiasa bagi motivasi. Nabi sentiasa bagi kita kata-kata semangat. Nabi sentiasa pujuk kita. Tapi kita sendiri yang memilih nak tengok gosip sana, kemudian nak tengok Facebook sini, kemudian isu politik sini. No, just put it aside, all that things. Kita pujuk diri kita dengan Quran, kita pujuk diri kita dengan hadis Nabi. Kalau tak, apa kejadahnya Nabi bagi benda-benda tu semua?
Adakah Nabi tak faham tentang hati kita? Adakah Allah tak faham tentang hati kita? Yang kita duk sentiasa membasahkan mulut kita dengan maki hamun? Aku juga boleh memilih untuk maki hamun. Tapi kenapa aku usaha untuk tidak pilih? Sebab Allah ada pujuk kita dalam Al-Quran. Sebab Allah ada pujuk kita dalam hadis Nabi melalui lisan Nabi. So itu yang Nabi, itu yang Cik Man nak kongsikan dengan korang. Stop. Maknanya jangan type apa-apa. Dan kalau kita rasa kita dizalimi, Allah ada. Allah lebih tahu penderitaan kita berbanding kita sendiri mengeluh serta mempertikaikan situasi-situasi. Allah lebih tahu. Ya Allah, Allah lebih dekat dengan kita, dik. Allah lebih dekat dengan kita. Aku rindu dengan ayah aku. Aku rindu dengan akak-akak aku di kampung. Tapi aku yakin siapa saja saudara kita di Malaysia ini jauh lebih malang, jauh lebih menderita daripada kita. So atas isu itu kita mesti bersyukur. Itu yang hadis yang Cik Man kongsi di caption, di posting yang latest, ajaban li amril mukmin, iaitu sungguh ajaib urusan orang beriman. Iman. Poinnya adalah iman. Sungguh ajaib, sungguh istimewa urusan orang beriman. Kehidupannya 24 jam sentiasa okey. Tak kiralah ketika dia diberikan musibah, PKP ketat. Aku tak kata aku sokong kerajaan. Aku tak kata aku okey dengan kerajaan. Tapi adakah dengan memaki pihak kerajaan masalah akan selesai? Tak selesai. Takkan selesai. Akhirnya masalah tak selesai, kita dapat dosa. Andai kata kita dizalimi, kita terasa kita dizalimi, dan ada pihak-pihak dalam isu ini menzalimi, okey, serahkan pada Allah. Adakah Allah tak reti untuk menguruskan urusan kita? Adakah Allah itu jahil untuk menguruskan keadilan? Tak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sumber kekuatan kita. Jadi kalau Cik Man postkan dalam IG untuk mencarut, apa erti aku jadi public figure? Apa erti aku menjadi seorang Cik Man? Aku nak mengheret semua orang supaya mengamalkan sunnah maki hamun? Benda tu tak ada point dalam hidup. Aku pun dapat dosa. Kemudian dosa aku top up sebab kau ikut aku punya negative vibe. So lebih baik bila aku buat benda yang positif, korang akan kata, wah ini mesti kaki ampu, kemudian menyokong. Aku tak kata aku sokong PKP, aku nak balik kampung. Mak aku sudah mati. Kemudian ayah aku pun mungkin bila-bila masa dalam keadaan umur dekat 100. Tapi kenapa aku pilih untuk positif walaupun dalam keadaan hati aku menderita? Sebab aku tahu itu satu tanggungjawab sebagai public figure. Aku tak sokong PKP. Aku memang tak sokong. Tapi tak ada nilai kalau aku nak maki. Jadi akhirnya aku buat positif bukan sebab aku sokong PKP, sebab aku nak semua yang mengunjungi Instagram aku berada dalam keadaan yang baik. Meninjau ke komen, pengikut dilihat meluahkan luahan hati yang berduka cita dengan keadaan semasa di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.